Okay, semua nampak sayang, childrens? Yes, teacher. Okay. Okay. Anyway, give me 2 minutes. Saya pergi ambil air sekejap ya. I go and take my water. I forget. Okay, we shall start now. Sorry ya, cikgu pergi ambil air sekejap. Okay, nah PBB. Nah PBB cikgu pernah ceritakan kepada anda, you orang dengar, apa itu PBB sayang? Halo? Cerita PBB pernah kita belajar ataupun tidak? Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Yes, pernahkah kita belajar Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ini? Ya, kita pernah belajar semasa kita dalam tingkatan 4. World War 3, World War 1, World War 2. Cikgu pernah ajar. Tengok sini. So, kalau anda boleh ingat yang ini, this story boleh nampak. I'm going to show you tentang kita punya Perang Dunia Pertama. Dan Perang Dunia Pertama inilah membawa kepada, and then kita ada Perang Dunia Kedua. Cikgu tunjukkan. Boleh nampak yang ni? Tak nampak. Ya, okay. So I'm going to show you. Okay, can you all see my writing notes? Boleh nampak? Can teacher. Okay, now. So tengok kat sini. PBB. Okay, I onkan my another lampu. Okay, now. PBB. Okay, see PBB is actually from kita punya Perang Dunia Pertama. Nama sebenar PBB adalah Liga Bangsa-Bangsa. Okay, Liga Bangsa-Bangsa it started because of World War I, Perang Dunia Pertama. Nah, Perang Dunia Pertama kita adalah daripada tahun 1914 until 1918. Okay, so that is our Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama daripada tahun 1914 hingga 1918. Nah, selepas tahun 1918, that is selepas Perang Dunia Pertama, satu badan dunia telah ditubuhkan untuk menjaga keamanan dunia. So they form satu badan yang ingin membawa kepada keamanan dunia. Badan inilah dikenali sebagai Liga Bangsa-Bangsa. And badan ini perlulah ataupun peranan badan ini adalah untuk menjaga keamanan dunia. Okay.
Namun apa yang berlaku ini, badan ini gagal. Okay? Badan ini gagal dan akhirnya ia membawa kepada Perang Dunia Kedua. So Liga Bangsa-Bangsa gagal mencapai matlamatnya dan akhirnya membawa kepada tercetusnya Perang Dunia Kedua. Nah, bila Perang Dunia Kedua tercetus, Liga Bangsa-Bangsa telah dihapuskan pada tahun 1945 dan diperkenalkan pula satu pertubuhan yang baru dikenali sebagai PBB. That is the one we are going to learn. PBB adalah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun dalam bahasa Inggerisnya dikenali sebagai United Nations. Fahamkah sekarang? Can you all understand? Faham, teacher. Okay, bagus. Okay. Okay, you can see here. Alright, now Malaysia dalam PBB. PBB ditubuhkan pada 1945 dengan mengekalkan keamanan dan kestabilan negara. Dr. Ismail Abdul Rahman dilantik sebagai wakil tetap PBB yang pertama. So beliau menjadi wakil tetap PBB yang pertama. Penglibatan Malaysia ini dilakukan dengan mendukung piagam PBB serta menyertai agensi PBB. So anda boleh nampak PBB ditubuhkan pada 1945 bertujuan untuk mengekalkan keamanan dan juga kestabilan negara. Datuk Ismail Abdul Rahman dilantik sebagai wakil tetap PBB yang pertama. Penglibatan Malaysia ini dilakukan dengan mendukung piagam PBB serta menyertai agensi PBB. Nah, kita lihat bagaimana pelibatan Malaysia dalam PBB. Nah, pelibatan Malaysia sejajar dengan pendirian Malaysia dalam soal antarabangsa iaitu hidup bersama secara aman. So, bila kita nak libatkan Malaysia, ia adalah sebagai sebuah negara antarabangsa, kita menggunakan konsep hidup bersama secara aman. So, dalam PBB kita memberikan beberapa komitmen dan kerjasama. Komitmen dan kerjasama ini dapat dilihat dalam 4 perkara. So, komitmen dan kerjasama PBB boleh kita lihat dalam 4 perkara. Satu, kita mendukung piagam PBB. Mendukung piagam PBB artinya kita berpegang kepada prinsip PBB untuk menjaga keamanan sedunia. So that is the peranan kita. Nombor 2, kita juga terlibat dalam agensi di bawah PBB. So we also involved dalam agensi di bawah PBB. Kita juga memberi sumbangan untuk misi pengaman dan kita juga membenarkan rakyat Malaysia terlibat dalam agensi PBB. So these are the few things kita akan lihat. Satu, sejajar dengan penglibatan Malaysia dalam soal antarabangsa iaitu hidup bersama secara aman. Nombor 2, kita memberikan komitmen dan kerjasama yang dapat dilihat melalui 4 perkara. Satu, kita akan mendukung piagam PBB. Nombor 2, kita terlibat di bawah agensi di bawah PBB. Nombor 3, kita memberikan sumbangan untuk misi pengaman. Dan nombor 4, kita membenarkan rakyat Malaysia terlibat dalam agensi PBB. So we see the first one, bagaimana kita nak mendukung piagam PBB. Nah, kita mendukung PBB, mendukung penuh piagam PBB yang selaras dengan pendirian negara kita iaitu kita menegakkan hak asasi manusia dan menggariskan prinsip yang antaranya berkaitan dengan pencapaian taraf hidup dan hak asasi untuk semua. Okay, so kita berpegang kepada hak asasi manusia di mana kita melihat everybody is equal tanpa perbezaan kaum, jantina, bahasa dan juga agama. Kita juga menyokong dan menghormati konsep hormat menghormati. Kita juga tidak campur tangan dalam urusan hal ehwal negara lain. So ini yang kita lihat bagaimana kita mendukung piagam PBB, kita mendukung penuh piagam PBB yang selaras dengan pendirian negara kita iaitu menegakkan hak asasi manusia
dan menggariskan prinsip yang antaranya berkaitan dengan pencapaian taraf hidup dan hak asasi untuk semua tanpa membezakan kaum, jantina, bahasa dan agama. Kita juga menggunakan konsep hormat menghormati. Kita juga tidak campur tangan dalam hal ehwal urusan negara lain. Boleh fahamkah? Hello, ada tak ada? Faham. Faham. Okey. Now kita lihat yang berikutnya, bagaimana penglibatan Malaysia atau pelibatan Malaysia dalam agensi di bawah PBB. Now, agensi di bawah PBB ini kita ada beberapa agensi. Contohnya, agensi, do you still remember agensi yang bernama UNESCO, FAO, WHO? Zara ni kena tahu, Zara, Zarina, all y'all are under this one. Pandu Putri, y'all should know this name all. Do you know that? I pengakap. Pengangkap don't know. Pengangkap pun kena tahu. Semua hantu-hantu. Tahu not nama-nama ni? UNESCO, FAO, WHO. Tak tahu? Yes, tahu. Okay, now. So ini semua adalah agensi-agensi di bawah PBB. Yang pertama kita ada UNESCO. Nah, apakah tu UNESCO? UNESCO adalah United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan PBB. Okey, penglibatan Malaysia membolehkan beberapa tapak di Malaysia diiktiraf sebagai tapak warisan dunia. Apakah tapak kita yang diiktiraf? Pertama kita ada Gunung Mulu di Sarawak, Taman Kinabalu di Sabah, kemudian Bandar Melaka, Bandar Georgetown, dan juga kita ada Lembah Lenggong di Perak diiktiraf sebagai tapak warisan dunia. And now we got one place, satu kawasan baru yang penemuan artifak lama. Apa kawasan, apa negeri yang mereka baru-baru ini jumpa? I think like 1 week ago, mereka ada jumpaan manusia zaman Paleolitik di negara kita. Mana negeri tu mereka jumpa? Diorang hidup kat negara ini ataupun negara luar? Mana negara yang baru-baru ini mereka jumpa sayang? Perlis, you Google if you're free, tengok kat situ Perlis. Di Perlis tu kita ada jumpaan manusia dan juga lukisan. They call it the cave drawings. Mereka jumpa yang paling baru di kawasan Perlis. So ini juga boleh kita minta untuk dijadikan dalam UNESCO. So cikgu ulang, terlibat dalam agensi PBB, yang pertama kita ada UNESCO, terlibat dalam United Nations of Education, Scientific and Cultural Organization, iaitu Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan, dan penglibatan aktif kita membolehkan beberapa tapak di Malaysia. Kita ada Gunung Mulu, kita ada Taman Kinabalu, kita ada Bandar Melaka Georgetown, serta Lembah Lenggong diiktiraf sebagai tapak warisan dunia. Kemudian kita juga terlibat dalam FAO dan juga WHO. What is FAO? Food Agriculture Organization. So that is FAO. Bekerjasama dengan Food Agriculture Organization, Pertubuhan Makanan Sedunia dalam bidang pengeluaran makanan, serta WHO, World Health Organization, Pertubuhan Sedunia, Kesihatan Sedunia dalam bidang kesihatan dan perubatan. Nah, third one very important. Third one ini kita terlibat dalam UNCHR. Now, what is UNCHR? Itu adalah High Commission. Okay, it's actually UNCHR, kita ada United Nations High Commissioner of Refugees. Okay, so United Nations Commission of High, Commissioner High is actually H kat belakang ni dia tukar. Is it my mistake beda? Saya tengok ada tak saya yang buat masalah. 2 minit cikgu tengok ini. High Commission. Saya yang masalah saya. Okey, tolong tukar yang ini sayang. UNHCR. Okay. United Nations High Commissioners of Refugees. Ini mistake cikgu, tolong tukar. So, United Nations High Commissioner of Refugees memberi kebenaran kepada PBB untuk membuka pejabat
UNCHR ini di Kuala Lumpur. Ia juga dikenali sebagai Suruhanjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu mengenali pelarian. And UNHCR adalah badan yang bertanggungjawab menjaga dan melindungi golongan pelarian serta golongan yang tidak bernegara. So ni tolong tukar United Nations High Commission of Refugee. Itu dia. Okay. And then kita juga terlibat sama dalam Majlis Keselamatan. Badan penting di PBB, badan ini bertanggungjawab mengekalkan keamanan dan keselamatan antarabangsa. Malaysia dipilih sebanyak 4 kali sebagai anggota tidak tetap kerusi Majlis Keselamatan PBB, iaitu tahun 1965, 1989, 1990, 1999 hingga 2000 dan 2015 hingga 2016. So ini adalah high recognition kepada kita sebagai Majlis Keselamatan. Because why? Ini hanya diberikan kepada negara-negara yang besar. Tetapi memandangkan peranan Malaysia and penglibatan Malaysia is very very big. So Malaysia telah, badan ini bertanggungjawab untuk mengekalkan keamanan dan keselamatan antarabangsa, and Malaysia dipilih sebanyak 4 kali sebagai anggota tidak tetap kerusi Majlis Keselamatan PBB pada tahun 1965, 1989 hingga 1990, 99 hingga 2000 and 2015 hingga 2016. So ini adalah bagaimana kita join di bawah dia punya agency. Okay, now kita lihat sumbangan Malaysia dalam misi pengaman. Pengaman kita menjadi peacekeeper. Alright, you see, kita adalah sebuah negara yang boleh dikatakan teknologi kita ni tak besar ya. So apa yang dibuat adalah apa yang kita diberi kebenaran untuk menjadi pengaman. Pengaman adalah peacekeeper, right? So semasa masalah di Bosnia, semasa masalah di Lebanon, Ethiopia, Kongo, Namibia, Somalia, Timor Leste, Kemboja and everything, kita menjadi misi pengaman. So you remember this one, CEL, 2-3 things. Kongo, Ethiopia, Lebanon. Okay, so you ambil 3 ni cukup misi pengaman you nak tulis ya. Nah, Bosnia dan Herzegovina iaitu United Nations Protection Force dari tahun 1992 hingga 1995. Dan kemudian Lebanon, United Nations Interim Force in Lebanon dari tahun 2007 hingga kini. Ethiopia, United Nations Mission of Ethiopia and Eritrea tahun 2000 hingga 2008. Kongo, United Nations National. The United Nations Operation in Congo dari tahun 1960 hingga 60. So you boleh pilih. Namibia, okay. Cikgu panggil. Sarina, tolong bacakan Namibia. Namibia dari mana? Tahun bila ke bila? Tahun 1989 until 1990. Somalia. Somalia 1992 until 1995. Timor Leste tahun 1999 sehingga tahun 2002. And Cambodia 1992 until 1993. So kita terlibat dalam misi pengaman. Thank you my dear. Nah, kemudian apakah peranan kita punya pasukan pengaman? Apakah pasukan pengaman akan buat? Nah, tugas pasukan pengaman, mereka memastikan keselamatan penduduk, mereka mengawasi gencatan senjata dalam perang saudara, dan mereka turut mendaulatkan negara-negara yang terlibat. So these are 3 perkara yang buat. 1, mereka memastikan keselamatan penduduk, mengawasi gencatan senjata dalam perang saudara, dan mendaulatkan undang-undang negara yang terlibat. Nah, kemudian kita juga ada beberapa misi sebagai pegawai pemerhati. Nah, misi pegawai pemerhati, pemerhati ni kita pergi sebagai observer. Maka kita tengok, berbincang dengan mereka, how we can help them and everything. Alright? Pengaman is a peacekeeper.
Observer, they do other things. Nah, misi pegawai pemerhati di negara kompleks, satu, kita membantu pentadbiran dan pengurusan, kita memberi latihan teknikal dan juga kita menjadi juru bahasa. Contohnya di Sierra Leone, Chad dan Libya, Angola, Mozambik, Ethiopia dan juga Timor Leste. So ini adalah negara-negara yang kita menghantar pegawai pemerhati. Nah, antara tokoh, kita ada beberapa tokoh yang penting. Tokoh pertama, Kina bacakan sayang, siapa beliau? Tan Sri Jamila Mahmud. Status beliau ialah Doktor Perubatan dan Aktivis Kemanusiaan. Pada tahun 2008, beliau dilantik sebagai SU Agong PBB sebagai penasihat kumpulan tabung tindakan kecemasan pusat. Dan dari tahun 2009 hingga 2011, beliau terlibat dengan United Nations Population Fund, agensi PBB di New York. Dan pada 2014, beliau menjawat jawatan Ketua Sekretariat Sidang Kemuncak Kemanusiaan Dunia di PBB. Dan beliau menyelaras aktiviti kemanusiaan di seluruh dunia. Thank you sayang. So tokoh pertama yang kita akan lihat adalah Tan Sri Jamilah Mahmud. Beliau adalah Doktor Perubatan dan juga Aktivitis Kemanusiaan. Pada tahun 2008, beliau adalah Setiausaha Agung PBB sebagai penasihat kumpulan tabung tindakan kecemasan pusat. 2009 hingga 2011, beliau terlibat dengan United Nations Population Fund, agensi PBB di New York. 2014, beliau menjawat jawatan Ketua Sekretariat Sidang Kemuncak Kemanusiaan Dunia di PBB dan beliau juga menyelaras aktiviti kemanusiaan seluruh dunia. Nah, yang kedua pula kita ada Datuk Maimunah Abdul Sharif. Okay, this one. Luqman, bacakan. Luqman tak ada. Arman, siapa beliau sayang? Datuk Maimunah Muhammad Sharif. Statusnya penjawat awam. Penjawat awam artinya government servant lah sayang. 2017 hingga 2020 mengetuai UN Habitat yang dianggap agensi paling aktif di dunia, beri tumpuan kepada kehidupan bandar yang mapan ketika populasi dunia berkembang dengan pesat. Dan wanita pertama menjawat jawatan tersebut. Thank you sayang. Now, so Datuk Maimunah Abdul Sharif, beliau adalah penjawat awam. Beliau daripada tahun 2017 hingga 2020, beliau telah mengetuai UN Habitat yang dianggap sebagai agensi paling aktif di dunia dan memberi tumpuan kepada kehidupan bandar yang mampan ketika populasi dunia berkembang dengan pesat. She is the first lady, wanita pertama yang menjawat jawatan tersebut. Nah, kemudian kita ada yang ini pula. Syahrin, bacakan siapa beliau sayang? Tan Sri Razali Ismail. Statusnya tokoh diplomat. Alright. 1990 hingga 1992 mengetuai delegasi Malaysia ke Mesyuarat United Nations Development Program. 1991 sebagai naib Presiden Majlis Ekonomi dan Sosial PBB. Bertanggungjawab terhadap usaha pembangunan negara anggota PBB 2000 hingga 2005. Wakil khas SU Agong PBB ke Myanmar. Okay, thank you sayang. So beliau adalah Tan Sri Razali Ismail. Beliau adalah tokoh diplomat. Alright. Pada tahun 1990 hingga 1992, beliau mengetuai delegasi Malaysia ke Mesyuarat United National Development Program. 1991 beliau juga adalah naib presiden. Beliau juga merupakan naib presiden kita punya Majlis Ekonomi dan Sosial PBB and Ekonomi dan Social Council. Beliau juga bertanggungjawab terhadap usaha pembangunan negara anggota PBB tahun 2000 hingga 2005. Beliau juga merupakan wakil khas SU atau Setiausaha Agung PBB ke Myanmar. Nah, kemudian kita lihat Dr. Jomo. Okay. Dr. Jomo. Jomo Zara.
Ya, Siapa beliau sayang? Dr. Jomo Kwame Sundaram. Statusnya ahli akademik. Disember 2004 dilantik sebagai penyelaras penyelidikan kumpulan antara kerajaan G24 bagi hal ehwal kewangan dan pembangunan antarabangsa. 2005 dilantik sebagai penolong setiausaha agung bagi pembangunan ekonomi di Jabatan PBB Hal Ehwal Ekonomi dan Sosial. 2012 hingga 2015 dilantik sebagai penolong ketua pengarah dan penyelaras pembangunan ekonomi dan sosial di Pertubuhan Makanan dan Pertanian PBB. Alright, so inilah Dr. Jomo Kwame Sundaram. Beliau adalah ahli akademik. 2004 beliau dilantik sebagai penyelaras penyelidikan kehormat kumpulan antara grup 24 G424 dalam hal ehwal kewangan dan pembangunan antarabangsa. 2005 beliau dilantik sebagai penolong setiausaha agung bagi pembangunan ekonomi Jabatan PBB Hal Ehwal Ekonomi Sosial, dan 2012 hingga 2015 beliau dilantik sebagai penolong ketua pengarah penyelaras pembangunan ekonomi dan sosial di Pertubuhan Makanan dan Pertanian PBB. And the final one kita ada Tan Sri Abu Sama Abu Bakar. Okay, Abu Sama Abu Bakar, Hina bacakan sayang. Tan Sri Abu Sama Abu Bakar, status beliau ialah pegawai tentera. Pada tahun 1994, beliau dilantik sebagai pemerintah tertinggi UNOSOM II di Somalia. Dan beliau juga merupakan warga pertama menjadi pemerintah tertinggi tentera PBB. Dan ini pengiktirafan PBB dan masyarakat antarabangsa terhadap komitmen Malaysia dalam mengembalikan keamanan sejagat dan prihatin dalam soal kemanusiaan. Very good sayang. So kita ada tokoh yang terakhir di bawah PBB kita adalah Tan Sri Abu Sama Abu Bakar. Beliau adalah seorang pegawai tentera. Pada tahun 1994 beliau dilantik sebagai pemerintah tertinggi UNOSOM II di Somalia. Okay. Beliau juga menjadi warga pertama menjadi pemerintah tertinggi tentera PBB. Ini adalah pengiktirafan PBB dan masyarakat antarabangsa terhadap kita punya komitmen Malaysia dalam mengembalikan keamanan sejagat dan juga prihatin. Okay, this one 2 minutes. I see Operasi Kongo. No, wait, 2 minutes. I just check something. I think he's the same person involved in Black Hawk Down. Somalia kan? Okay, 2 minutes. I just check something. Because he also one of the lieutenant dalam kita punya. Okay, let me check nanti. He's also the person involved dalam kita punya operasi Somalia ya. Operasi Somalia ni penting. Remember I told you Black Hawk Down. Remember the story I told you all? Ingat kan? Ingat tak ingat? Teacher, what story? Black Hawk Down sayang. Do you know this movie Black Hawk Down? Have you heard about it? No, teacher. Semua tak pernah dengar. Tak ingat. Tak ingat, tak pernah. Pernah dengar juga, Pernah dengar. Okay. I'm going to show you Veda. Okay, ini adalah they call it the Battle of Mogadishu. Now the Battle of Mogadishu adalah apa yang kita ada satu isu yang penting di mana I show you. Okay, tak apa yang ini tak ada. Okay, never mind. I'll tell you the story. Okay, Somalia, this area they call it Mogadishu, and they are, you know, ethnic or not. Among them, the tribe, among ethnic sedang bergaduh di Mogadishu, Somalia.
So there are 4 ethnic sedang bergaduh antara satu sama lain, and PBB telah menghantar pasukan keselamatan dia untuk menjaga keamanan di Mogadishu atau Somalia. Namun apa yang berlaku? Kita telah menghantar pasukan pengaman. Malaysia menghantar pasukan pengaman. Kita sebagai pasukan pengaman cannot involve in the war. We only peacekeeper, peacemaker. Nah, apa yang berlaku adalah these 4 group are fighting and mereka telah menembak jatuh kapal penting Amerika Syarikat. Kapal ini dikenali sebagai Black Hawk. Okay, dalam dia punya sejarah tentera US, Black Hawk ni sangat penting because dia telah menempuh berapa banyak perang and everything, and kapal ini sedang membawa lebih kurang 60 tentera mereka bersama dengan bekalan makanan and bekalan ubatan. Dan kita punya tribe ni yang sedang bergaduh puak-puak ni, mereka menembak jatuh kapal tersebut bersama dengan makanan dan ubat-ubatan. And semua negara telah digesa oleh Amerika pergi tolong because kapal tu jatuh tengah-tengah where these 4 plots are fighting. So kalau siapa bagi pun mereka akan ditembak mati. And you know what happened? Kita Malaysia yang terdiri daripada 25 komander and 25 orang tu berjaya memasuki kawasan tersebut and berjaya membawa keluar 60 army Amerika dengan selamat. Tak pernah dengar cerita ini? Tak pernah, Cik. So sad, right? It's actually tahun 2000 mereka keluarkan movie The Black Hawk Down. The sad thing is cerita tentang Malaysia hanya ada kat sedikit bahagian terakhir sahaja. And they never give any recognition to Malaysia menyebabkan we ban the movie in our country. Black Hawk Down kita buat, kita haramkan. Namun after the movie and everything, we were called back. Okay, panglima yang hidup tu telah dipanggil balik dan mereka telah diberi anugerah dan juga pingat kebaktian kepada mereka. So this is our commanders, around 28 or 25 of them berjaya menyelamatkan lebih kurang 58 US punya army. That is the story of Black Hawk Down. Tak pernah dengar? Orang apa yang orang dengar? Malaysia punya satu pun tak tahu. Shame on you all. Okay, now kita tengok yang ini. So comment. Saya tahu, Cik. Saya tahu. Betul sayang. Very good. I'm proud of you. Okay, because kita kena tahu tentang sejarah kita. Everybody look down on our army. Actually, we are the one of the strongest commanders. Komando-komando kita ni sangat baik. Very, very, very strong. Tapi kesian mereka. Arman bagus sangat. Tahu. Tak payah kata. I think we haven't studied the misi pegawai pemerhati. Yeah, what is that sayang? The the sumbangan misi pengaman, just now you said already, but then we haven't got the This one. pegawai pemerhati. Okay, here sayang. Oh God. Teacher, I have a question. Actually, this misi pengaman, right? Is it like because that places got war, so Yes. When the places got war, sayang, we go there as a peacekeeper. We don't want, because why they will, when the war time, they will have the agreement, they call it gencatan senjata. So semasa gencatan senjata, kita adalah pasukan pemerhati, kita pergi sebagai pengaman dan kita memastikan kedua-dua pihak itu tak gaduh. That is what we will do there. Can understand? Boleh faham? yeah. So that is kita punya tugas lah. Kita sebagai pengaman, pengaman ni kita check yang ini. Kalau kita adalah pemerhati, we got a few more things kita akan buat kalau kita adalah pemerhati. Okay, now kita tengok kat sini. Right there. Now kita masuk kepada negara Commonwealth. Okay, 2 minutes. Let me cut this thing.
Sekejap ya. Alright. So kita tengok yang ini. Malaysia dalam Commonwealth. Siapa itu Commonwealth sayang? Siapakah itu badan Commonwealth? Commonwealth adalah semua negara-negara bekas jajahan British. Mereka menjadi bekas jajahan dan naungan British. Okay. In the world, seramai 194 negara dunia telah pun register, okay, under UN. And daripada 194, 54 yes. Arman, anything? You raise your hand. Tekan. Okay, so kita boleh nampak. Nah, Commonwealth adalah negara-negara yang dianggotai oleh bekas jajahan Britain. Nah, dunia ni kita ada 194 negara yang telah register dengan United Nations. Daripada 194 ini, 54 negara adalah bekas jajahan Commonwealth, bekas jajahan Britain yang dikenali sebagai negara Commonwealth ya. Okay, so kita tengok kat sini. Malaysia dalam Commonwealth, sebuah badan yang dianggotai oleh negara bekas jajahan, bekas tanah jajahan dan juga naungan British yang telah merdeka. Ketua dia adalah Queen Elizabeth II. Nah, antara negara Commonwealth kita ada UK, Canada, Ghana, India, Malaysia dan Australia. Nah, tujuan penubuhan dia adalah untuk membina semangat setiakawan anggota dan mewujudkan kerjasama dalam pelbagai bidang. Okay, Chok, before that, when's your trial? 22nd, 25th November or October? November. Tapi saya dengar orang punya ni akan dilambatkan lagi because your paper 3 orang tak pernah buat dah. Oh, tak tahu. I don't know. I'm asking you. Hina, when's your trial? My school, they said that it's 10th of November, but then they haven't like keluarkan the actual surat or anything yet, so we're not sure. Okay. So I already got DJ and this one. Okay, never mind sayang. Okay, so Malaysia dalam Commonwealth. Commonwealth merupakan sebuah badan yang dianggotai oleh negara-negara bekas jajahan dan naungan. Ketua dia adalah Ratu Elizabeth II. Antara negara kita ada UK, Canada, Ghana, India, Australia dan juga Malaysia. Nah, tujuan penubuhan, satu, membina semangat setiakawan ataupun anggota, mewujudkan kerjasama dalam pelbagai bidang. Nah, Malaysia telah memperjuangkan satu, hak asasi manusia, kerjasama ekonomi, lakukan pembangunan dalam bidang sosial dan terlibat dalam pengurusan isu antarabangsa seperti Commonwealth. Alright, so kita, Malaysia dalam Commonwealth, kita memperjuangkan hak asasi manusia, kita ada kerjasama ekonomi dengan mereka, terlibat dalam pembangunan bidang sosial dan terlibat dalam pengurusan antarabangsa melalui Commonwealth. So now we are going to look into bagaimana penglibatan kita ya. Nah, penyertaan Malaysia dan sumbangan yang kita dapat melalui Commonwealth. Nah, kita menyertai rancangan Colombo, kita juga menyertai kerjasama pertahanan, ada kerjasama ekonomi, ada penentangan dasar apartheid, ada tentang COGM dan juga kita ada sukan Commonwealth. Now, what is rancangan Colombo? Rancangan Colombo adalah satu rancangan pembangunan dari aspek sosial, pendidikan dan sebagainya ya. So we see here. Okay, kerjasama Malaysia dalam rancangan Colombo. Rancangan Colombo adalah rancangan pembangunan ekonomi dan sosial dilaksanakan sejak tahun 1951. Ia bertujuan untuk menangani kemiskinan negara anggota. Nah, bagaimana sumbangan dan penyertaan? Kita ada khidmat nasihat berkaitan dengan pendidikan, pertanian, teknikal dan kesihatan. Kita juga terlibat dalam program latihan untuk kaki tangan awam dan pembangunan swasta sejak tahun 1995. Dan kita juga memberi bantuan dalam pelbagai bidang kepada anggota yang belum membangun. So, cikgu ulang, rancangan Colombo. Rancangan Colombo adalah rancangan pembangunan ekonomi dan sosial
dilaksanakan sejak tahun 1951. Tujuannya adalah untuk menangani kemiskinan negara anggota, dan sumbangan kita ada khidmat nasihat berkaitan dengan pendidikan, pertanian, teknikal dan juga kesihatan. Kita juga terlibat dalam program latihan untuk kaki tangan awam, pembangunan swasta sejak 1995, dan kita memberi bantuan dalam pelbagai bidang kepada anggota yang belum membangun. Okay, Arman, can you tell me about rancangan Colombo sayang? Rancangan Colombo, rancangan pembangunan ekonomi dan sosial, dilaksana sejak tahun 1991. Okay. Dan tujuan menangani kemiskinan negara anggota. Alright, apa sumbangan mereka sayang? Khidmat nasihat berkaitan dengan pendidikan, pertanian, teknikal dan kesihatan. Alright, and also Terlibat dalam program latihan untuk kaki tangan awam dan pembangunan swasta sejak 1995. and also Beri bantuan dalam pelbagai bidang kepada anggota belum membangun. Alright, thank you darling. Okay, now kita tengok bagaimana rancangan yang berikutnya. Kita ada kerjasama ekonomi. Alright. Nah, kerjasama pertahanan, pihak yang terlibat Britain dengan Tanah Melayu ditandatangani pada 12 Oktober 1957, dan sumbangan ini whereby British berjanji akan memberi bantuan pertahanan daripada negara Commonwealth sekiranya perlu. So anda boleh nampak sumbangan atau penyertaan membolehkan Britain dan negara Commonwealth memberikan komitmen terhadap pertahanan negara. Kerajaan sediakan kemudahan kepada tentera Britain dan pasukan simpan strategik Commonwealth sama ada untuk obligasi Commonwealth ataupun untuk keperluan antarabangsa. Even semasa kita menghadapi ancaman komunis, when we were under ancaman komunis, so Commonwealth telah menghantar pasukan dia untuk membantu negara kita membanteras komunis. So ini adalah perjanjian pertahanan untuk membantu dua-dua negara tersebut. Nah, sekarang kita lihat kepada kerjasama ekonomi pula. Okay. Kerjasama ekonomi, negara Commonwealth merupakan antara rakan dagang Malaysia yang utama. Komoditi utama negara dieksport ke negara Commonwealth dengan harga yang lebih murah. So kalau kita join dengan negara Commonwealth, kita punya komoditi utama yang kita hantar kepada negara Commonwealth akan menjadi lebih mudah. Okay. Nah, kadar cukai yang dikena pun adalah lebih rendah. Tetapi pengecualian ini mula berubah semasa kita punya what they say, kita punya what is that? Apabila Britain join dengan EU, okay, tetapi now banyak keistimewaan dia telah diambil. Last time we got more keistimewaan, tetapi now bila Britain join dengan EU and then dia keluar balik sekarang, tapi pada masa dia dengan EU banyak kita punya pengecualian keistimewaan kita telah diambil. Now even though they separated, tetapi kita punya keistimewaan itu masih tidak diberikan, ya. Alright. So kepada negara-negara yang Commonwealth yang berdagang antara satu sama lain, kadar cukai yang dikenakan pun adalah rendah. Contohnya, cukai barangan siap dan cukai produk digital is lebih rendah. Dan pelbagai kemudahan turut disediakan seperti kemudahan kredit, ada juga bantuan dana Commonwealth, ada juga pelaburan daripada negara Commonwealth yang penting kepada pembangunan ekonomi negara. So anda boleh lihat bagaimana kerjasama ekonomi. Malaysia merupakan rakan dagang Malaysia yang utama. Komoditi utama negara dieksport ke negara anggota dengan lebih mudah, dan kadar cukai yang dikenakan juga adalah rendah. Dan ada pelbagai kemudahan disediakan seperti kemudahan kredit, ada bantuan dana Commonwealth, dan pelaburan kepada negara Commonwealth juga penting kepada pembangunan ekonomi negara. Can you all understand so far? Boleh? So what is cukai barangan siap? Okay, finished product sayang. Bahan mentah mereka masih kenakan cukai yang tinggi. Finished product means you already like baju and everything is a finished product.
It's leather or rubber. That is not unfinished product one. Oh, okay. Can understand? So the bahan mentah or unfinished product, cukai dia okay. Tapi finished product, cukai dia lebih rendah. Okay, sure. Okay. Now kemudian kita lihat kepada dasar apetit pula. Okay, what is dasar apetit? Apakah itu dasar apetit? Arman, apa itu dasar apetit sayang? Dasar apetit merujuk pemisahan antara kaum kulit putih dengan kaum kulit hitam. Dilaksanakan di Afrika Selatan dari tahun 1948 hingga tahun 1999. Alright, very good sayang. So dasar ini adalah mereka melakukan pemisahan and negara yang mempunyai what do you say bangsa yang berkulit putih ini mereka mendapat lebih kelebihan berbanding dengan bangsa yang kulit hitam ya. Nah, dasar apetit merujuk kepada pemisahan antara kulit putih dengan kulit hitam. Dilaksanakan di Afrika dari tahun 1948 hingga 1999. Tindakan kaum kulit putih ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Kaum kulit hitam dianggap sebagai golongan yang mempunyai kedudukan yang rendah, diberi layanan kelas kedua dalam pelbagai bidang, sama ada ekonomi, sosial dan politik, and semua bentuk diskriminasi perkauman dalam dasar apetit ini dianggap semua bentuk diskriminasi perkauman dalam dasar ini dianggap sah dari segi undang-undang bagi membolehkan kulit putih menegakkan dominasi mereka. Ketegasan Malaysia bersama-sama dengan negara lain menyuarakan isu ini dalam Commonwealth menyebabkan Afrika Selatan menarik diri daripada Commonwealth. Boleh faham yang ini? Boleh. Okey, betul semua. Okey, now kita tengok kepada mesyuarat COGM atau mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth diadakan 2 tahun sekali bertujuan bagi membincangkan isu semasa antarabangsa berkaitan dengan negara anggota, and in the year of 1989 Malaysia menjadi tuan rumah Commonwealth. Right? And then kemudian kita tengok sukan Commonwealth pula. Nah, sukan Commonwealth merupakan sukan kedua terbesar selepas Olimpik. Ia diadakan 4 tahun sekali. Apa peranan dia? Peranannya bagi mengeratkan hubungan negara anggota, sumbangan atau penyertaan. Kita menjadi tuan rumah pada tahun 1998 dan pencapaian atlet kita mengharumkan nama negara. The final one adalah apakah manfaat yang kita dapat daripada Commonwealth ini? Nah, manfaat Malaysia dalam Commonwealth, manfaat besar dari segi politik, ekonomi dan sosial, penglibatan Malaysia dalam program menonjolkan kewibawaan negara, Malaysia lantang suarakan pandangan dalam pelbagai isu, and iktibarnya kita perlulah bekerjasama memastikan negara kita dihormati oleh negara lain. Can you all understand so far? Boleh? Can. Okay, now saya nak anda tengok buku mentor please. Look at page. Kita dah buat ke latihan sampai mana kita dah buat? Until which page? Muka surat 101. 101 nampak? We done until question 8. 8 dah. Okay, very good. So kita akan buat soalan 9 sampai soalan 24. Saya berikan 10 minit because I'll be finishing 6:45. So sekarang 10 minit. 6:30 cikgu akan bincang dengan anda. Cepat. 10 minit dah. Soalan 9 sampai soalan 24. Cikgu, I go to tandas sekejap.
Okay, done guys. Boleh kita mula? Still got few. Okay. Cepat. Okay, shall we? Yes, teacher. Alright. Now, which question we stop, sayang? 9. Alright. Mana pula ni? Okay, kejap. Okay, first question, Arman. Mana tu budak? Arman. Okay, Hina, you do sayang. Gambar merujuk pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Apakah matlamat penubuhannya? I wrote A.
Yes, correct sayang. Untuk menjaga keamanan dunia. Very good. Okay. Second question. Zara. 10. Dr. Ismail Abdul Rahman memainkan peranan penting di PBB. Apakah peranan tokoh tersebut di Wakil Tetap Malaysia? Yes, betul. Beliau adalah Wakil Tetap Malaysia. Okay. Arman baru nak masuk. Okay, nombor 11. Okay, nombor 11. Saya ada Saharin. Hello, Chair. Saya ada toilet, Chair. Okay. Ada. Is the answer B, number 11. Number 11. Yes, betul. Mendukung prinsip. Siapa tak? Saya mau baca. Halo, abang. Siapa mau baca itu soalan? Maklumat berkaitan dengan prinsip asas dasar luar Malaysia, menghormati kedaulatan wilayah negara lain, tidak campur tangan dengan dalam urusan negara lain. Apakah yang dapat dibuktikan oleh Malaysia melalui tindakan tersebut? B. Mendukung piagam PBB. Very good. Okay, nombor 12. Arman. Okey, jaya cikgu. Saya You nampak ke tak nampak? Am I sharing the notes with you? Oh, anda tak ada buku lah. ada cikgu, ada cikgu. D, teacher. Siapa mau baca tu soalan? Organisasi berikut merupakan agensi di bawah PBB. Hmm. Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan. Hmm. Apakah manfaat yang diperolehi Malaysia melalui organisasi tersebut? D, cikgu. UNESCO. Yes, D. Alright, okay, very good. Okay, nombor 12. Zara. Zara. Kawasan berikut memiliki keistimewaan tersendiri yang menarik minat dunia. Anda Melaka, Gunung Mulu, Lembah Lengong. Apakah persamaan kawasan-kawasan tersebut? A. Jadi tapak warisan dunia. Alright, very good. Number 14, Hina. Badan berikut merupakan salah satu agensi di bawah PBB. Pesuruhjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian. Bagaimanakah organisasi tersebut melaksanakan peranannya? A. Melindungi golongan tidak bernegara. Yes, very good. Mereka melindungi golongan yang tidak bernegara. Okay, nombor 16, Syahrin. Bagaimanakah UNHCR menyelesaikan masalah pelarian dan golongan tidak bernegara? D. Ditempatkan di negara dunia ketiga. Yes. Question nombor berapa sayang? Question nombor 16. Okay. Okay, very good. Okay, 17. Zara. Mana itu budak Zara? Okay, nama. Saya. Sarina. Oh ya, saya lupa Sarina. Ina. Ina senyap je, cikgu. Sarina, manakah anda? Ya. Negara berikut pernah menerima bantuan Malaysia, Kongo dan Somalia. Bagaimanakah Malaysia menghulurkan bantuan ke negara-negara tersebut? C. Penghantar tentera pengaman. Alright, very good. Nombor 18, Hina. Maklumat berkaitan dengan seorang tokoh penting negara, pengasas Mercy Malaysia. I put B. No sayang. Mercy is perubatan. So Tan Sri Jamilah Mahmud. Okay. Tan Sri Razali is diplomat.
Jomo KW Kasundram is ahli akademik. Tan Sri Jamila ahli perubatan. Datuk Maimuna is penjawat awam. So the answer will be Tan Sri Jamila Mahmud. Alright, okay. Okay, now Zara. 19. Negara yang layak menganggotui pertubuhan tersebut ialah negara bekas jajahan British. Okay. Okay, 20. Apakah matlamat penubuhan organisasi berikut? Okay. Anda rasa apa? Apa matlamat penubuhan Commonwealth? C. Yap. 21. Rancangan Colombo merupakan salah satu rancangan di bawah Badan Commonwealth. Apakah tujuan rancangan tersebut diwujudkan? Mereka nak ada bantuan ekonomi dan pembangunan. So which is the answer will be? The answer is A. Itu mengatasi masalah kemiskinan di negara-negara Commonwealth. Okay, now Parisha Nasuha ingin melanjutkan pelajaran di New Zealand. Bagaimanakah pertubuhan Commonwealth dapat membantu beliau? Bagaimana? C ke cikgu? C. C, yes, correct sayang. Melalui rancangan Colombo. Alright, because kita di bawah rancangan Colombo, we got this one, bantuan and everything. Mengapakah Malaysia menentang pelaksanaan dasar apartheid di Afrika Selatan? Why there? Is the answer B? Very good. Penyalahgunaan hak asasi manusia. And nombor 24. Apakah matlamat persidangan ketua-ketua negara Commonwealth di Kuala Lumpur pada tahun 1949? So apa yang mereka buat? C. Membincangkan isu antarabangsa. Very good. Okay. So cuba try soalan-soalan yang berikutnya kat belakang. There's objective structure questions and essay questions. So I will see you all on your next class Saturday. Okay. See you guys. Bye-bye. Take care. Thank you, Thank you, teacher. teacher. Thank you, teacher. Okay. Bye guys. Bye-bye. Yeah. Thank you, Bye-bye. teacher.